Jadi saya ringkaskan kepada 5S. Untuk kita cinta kasih kepada Rasulullah ini 5S. S yang pertama ialah siapa Rasulullah SAW. Maknanya pertama sekali nak tunjukkan cinta kasih kita, kena kenal dulu orang yang kita nak kasih. Macam mana nak kasih, kenal pun tidak. Anak siapa, nama apa, gelarannya apa, isterinya siapa, anaknya, cucunya. Kita kena kenal dulu Rasulullah ni. Yang keduanya, bila kita dah kenal, biasanya kalau dah kenal ini, kena ingat dan kena sebut. Itulah saya ringkaskan kepada S yang kedua, ialah selawat. Selawat. Yang ketiga, bukan sekadar kenal, bukan sekadar sebut, tetapi kita kena ikut buat apa yang Rasulullah buat. Rasulullah suka warna apa, kita kena suka warna itu. Rasulullah suka pakai baju apa, kita kena suka baju itu. Capalnya, seliparnya macam mana, kita nak pakai selipar macam itu juga. Apa-apa saja yang Rasulullah buat, kita nak buat. Itu saya ringkaskan kepada S yang ketiga, sunnah. Itu yang ketiga. Tak cukup dengan sunnah, tak cukup sekadar ikut secara fizikal, secara lahiriah saja. Kita kena pergi pada yang keempat. Yang keempat ini, segala kerja buat Rasulullah. 63 tahun baginda di muka dunia ini, terutamanya 23 tahun terakhir yang baginda menjadi Rasul itu setiap detiknya kena menjadi ikutan kita. Dari segi akhlak Rasulullah, dari segi kerja buat Rasulullah, dari segi perancangan Rasulullah. Itu yang saya ringkaskan kepada S yang keempat, yang kita namakan sirah. Kadang-kadang orang kita ni minat yang ketiga, sunnah, jubahnya, janggutnya, tetapi tak berapa minat kepada yang keempat. Sebab itulah kadang-kadang berjubah, berjanggut, tapi hijau tak berapa nak kemas. Kita ada perancangan, buat sambil lewa. Yang keempat ini ialah sunnah. Dan yang kelima ini, saya ringkaskan S yang kelima ini, sensitivity kita. Maknanya kalau kita sayang kepada seorang tu, kita tak boleh dengar kalau orang kata apa-apa kepada orang yang kita sayang. Orang buat apa-apa kepada orang yang kita sayang, kita akan bangun menentang terus. S inilah S yang kelima, sensitivity kita. Dan S yang kelima ini kalau kita perhatikan setiap tahun, dalam bulan Rabiul Awal, pasti ada peristiwa yang orang nak sakitkan Rasulullah. Allah nak uji kita ini masih hidup ke tidak? Hati kita ini masih bernyawa ke tidak? Tahun ni apa yang berlaku di Perancis? Kita tengok negara-negara luar, ada yang buat demonstrasi beribu-ribu keluar, ada yang kena tahan. Tetapi alhamdulillah kita ini hanya iman dalam hati saja. Mana simpan dalam hati, marah-marah juga. Tapi tak sampai diluahkan. Semoga begitulah. Jangan pula diam tu memang diam, tak ada rasa apa-apa. Okey, itu 5 perkara. InsyaAllah kita pergi pada yang pertama. Malam ini kita nak tengok, fokus kepada yang pertama. Kita kata kita ini kenal, kita ini cinta kasih kepada Rasulullah. Kita nak uji, betulkah kita ini kenal Rasulullah SAW? Setiap tahun kita ini marhaban, berjanji, sama ada kita memang ahli kumpulan itu ataupun tukang dengarnya. Kalau kita perhatikan dalam rawi itu, dalam marhaban berjanji itu, antara yang disebutnya ialah nama Rasulullah, keturunan Rasulullah. Tetapi malangnya kerana teksnya bukan dalam bahasa kita, menyebabkan kita duduk dengar lagunya sahaja, sedangkan kita tak faham apa yang diceritakan. Okey, yang pertama, kalau kita kata kita ini cinta kasih kepada Rasulullah, kita kena kenal nama Rasulullah itu sendiri. Kenapa pentingnya kenal nama keturunan Rasulullah ini? Sebab Rasulullah sebut dalam suatu hadis, Rasulullah kata, okey, hadis ini riwayat Imam Tirmizi, hadis hasan sahih. Inna Allah khalaqal khalq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini. Faja'alani min khairihim, min khairi firakihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku ini yang terbaik di kalangan umat yang ada. Wa khairul qabail, summa takhayyarul qabail. Faja'alani min khairil qabilah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih kabilah yang terbaik, dan aku dilahirkan di kalangan kabilah yang terbaik itu. Summa takhayyarul buyut. Kemudian Allah pilih keluarga, dan faja'alani min khairi buyutihim, dan aku dilahirkan daripada keluarga, daripada rumah yang terbaik. Fa ana khairu nafsan wa khairuhum baitan, dan aku inilah manusia yang terbaik, dan keluarga aku ialah keluarga yang terbaik. Jadi kenapa di kalangan ulama kita ni sampai ada yang mengkaji, sampai menyenaraikan keturunan Rasulullah? Kerana nak ceritanya, setiap ahli keluarga Rasulullah ini, daripada bapaknya, datuknya, moyangnya sampai ke atas,
semua makhluk-makhluk manusia terbaik pada zaman dia. Daripada yang terbaik itulah keluar yang paling baik, iaitu junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh sebut keturunan kita 4 generasi, sekurang-kurangnya kita boleh sebut keturunan Rasulullah 5 generasi. Yang kita sendiri berapa kita ingat? Saya setakat 4 je. Tuan-tuan tak tahulah, takut sampai 10. Okey, tapi kita ini sebagai salah satu lambang cinta, kasih, sayang kita kepada Rasulullah, kita boleh sebut lebih daripada keturunan kita sendiri. Okey, ulang kajinya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Kalau boleh ingat setakat Fihir tu, terbaik dah tu. Kenapa setakat Fihir? Fihir inilah yang dalam sejarahnya yang digelar sebagai Quraisy. Yang disebut kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy itu orangnya Fihir ini. Namanya Fihir, cuma nama gelarannya Quraisy. Jadi kalau boleh tebuk sampai 11 tu dah cemerlang dah tu. Sebab keturunan kita sendiri pun setakat 4-5 je rasa-rasanya. Balik malam ni cuba ingat baliklah keturunan kita. Nama bapak, nama datuk, nama moyang, rasa setakat tu je lah. Okey, tapi nama Rasulullah ni sampai 11. Kalau boleh ingat lagi A+. Apa lagi yang seterusnya ni? Bin Malik. Okey, bin Malik, bin An-Nadar, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah. Kalau boleh ingat lagi, cemerlang lagi, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. 21 keturunan Rasulullah. Setakat itulah yang disepakati oleh para ulama. Inilah yang disebut di dalam hadis Bukhari. Jadi kalau kita rasa nak tunjuk cinta kasih pada Rasulullah pun, sekurang-kurangnya setahun ingat satu. 21 tahun ingatlah 21 orang tadi. Dan itulah 21 keturunan Rasulullah yang diiktiraf oleh para ulama. Tetapi dalam bulan Maulid ini ada orang hantar macam-macam keturunan Rasulullah sampai ke Nabi Adam. Itu yang tidak disepakati. Sampai ke Nabi Allah Ismail, itu yang tidak disepakati. Yang disepakati hanya setakat Adnan sahaja. Okey, tapi memang Rasulullah ini daripada keturunan Nabi Allah Ismail. Dan memanglah tak dapat tidak dah, memang semua daripada keturunan Adam alaihissalam, semua daripada situ. Okey, itu yang pertama. Jadi kita nilailah, kita kata kita ini cinta kasih sayang kepada Rasulullah setakat mana kita boleh sebut keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kita nak lebih daripada sahabat tak mampu, tetapi sekurang-kurangnya nak buktikan kita ini cinta kasih kepada Rasulullah, kita ingat keturunan Rasulullah sampai 10, sampai 15, sampai 21 kalau mampu. Okey, itu yang pertama sekali. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai 805 nama. 805, bukan 85, 805 nama. Dikumpul daripada yang disebut dalam Quran, yang dikumpul daripada apa yang disebut oleh baginda sendiri melalui lisan baginda. Seorang ulama daripada Pakistan, dia kata Muhammad, namanya Maulana Muhammad Musa Al-Bazzi. Dia kumpul dalam satu kitab yang namanya Al-Barakatul Makkiyah fi Salawatil Muhammadiyah. 805 nama Rasulullah. Daripada 805 ni kita kata kita ni cinta kasih Rasulullah. Cuba sebut. Tak payah sebut 800, sebut 5 je. Tolak nama Muhammad, tolak nama Ahmad. Cuba sebut 5 nama Rasulullah yang lain. Okey. Yang pertama, clue saya bagi clue. Nama-nama surah dalam Quran. Yasin, Toha, Muzammil, Muddathir. Itu antara nama surah. Dan Muhammad juga nama surah. Selain daripada itu, gelaran Rasulullah Al-Amin. Selain daripada itu, banyak kali disebut dalam Quran, Ana Bashir, Bashiran, Nazir. Bashiran pembawa berita baik, berita gembira. Nazir pembawa berita amaran. Apa lagi? Rasulullah sebut Anal Hashir. Akulah yang mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Akulah Al-Mahi, yang menghapuskan kekufuran. Akulah Al-Aqib,
yang penutup segala nabi. Akulah Al-Mustafa, yang terpilih. Akulah Nabiyyur Rahmah, nabi yang membawa rahmat. Akulah Sayyidu waladi Adam, akulah penghulu anak Adam. Banyak, sampai 805. Sekurang-kurangnya kalau kita ingat 5 pun, itu sebagai bukti kita ini bukan sekadar kata kasih cinta, tetapi kenal keturunan baginda, kenal juga nama-nama gelaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan oleh sahabat-sahabat kepada baginda. Itu 2. Kemudian kita nak cek lagi, kita kenal ke tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Siapakah? Kalau tanya bonda semua kenal dah, Siti Aminah binti Wahab, bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Cuma soalan yang seterusnya ialah, siapakah pengasuh pertama Rasulullah? Pengasuh. Bondanya memang Aminah binti Wahab. Pengasuh. Pengasuh Rasulullah ialah Ummu Aiman. Itu pengasuhnya. Siapakah ibu susu Rasulullah? Selain daripada yang kita kenal Halimatus Sa'diyah, ada seorang lagi ibu susu Rasulullah. Pernah saya bercerita di sini bila kita mentafsirkan surah Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab hari itu. Ibu susu pertama Rasulullah sebelum Halimatus Sa'diyah ialah hamba kepada Abu Lahab. Apabila Rasulullah lahir pada hari Isnin bulan Rabiul Awal dalam waktu subuh, hamba kepada Abu Lahab ini membawa berita gembira ini kepada Abu Lahab. Wahai Tuan, Tuan telah dapat anak saudara yang baru, anak daripada Aminah, anak daripada Abdullah. Gembiranya Abu Lahab mendengar berita itu, sampaikan, dia kata, wahai Suwaibah, aku merdekakan kamu. Kemudian bukan sekadar merdeka, dia minta kepada Suwaibah ini pergi ke rumah Aminah, berkhidmat untuk Aminah. Dan dialah merupakan ibu susu yang pertama Rasulullah sebelum Halimatus Sa'diyah. Jadi Suwaibah ini merupakan ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang seterusnya kita kata kita ini kenal Rasulullah, kita ini sayang kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa orang isteri? Berapa orang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tuan-tuan jawab 11, betul. Tuan-tuan jawab 12, pun betul juga. Tuan-tuan jawab 13, jawapan diterima. Sebab kalau kita baca kitab yang berbeza-beza, ada yang menyatakan 13, ada yang menyatakan 12, dan ada yang menyatakan 11. Kenapa berbeza-beza ini? 11 ialah isteri Rasulullah daripada orang yang merdeka. 2 isteri Rasulullah daripada hamba. Dan kenapa ada yang kata 12, ada yang kata 13? Yang ke-13 ini diperbahaskan oleh para ulama. Yang ke-13 ini Raihanah binti Syam'un. Dia ini berketurunan daripada Yahudi Bani Quraizah. Adakah dia isteri Rasulullah ataupun hamba kepada Rasulullah? Yang menyatakan 13 dia masuk sebagai isteri Rasulullah. Yang menyatakan 12 maknanya Raihanah ini tidak disenaraikan sebagai isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hamba kepada Rasulullah. Yang kata 13 betul, yang kata 12 pun betul, sebab dia masukkan seorang lagi hamba Rasulullah, iaitu yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Rasulullah, iaitu Maryah Al-Qibtiyah. Maryah juga asalnya hamba, kemudian kemudian Rasulullah kahwin dengan dia, dan daripada dia lahir seorang anak Rasulullah yang bernama Ibrahim. Jadi Maryah ini ada yang masukkan dia sebagai isteri Rasulullah, ada yang masukkan dia sebagai hamba Rasulullah SAW. Okey, 13. Keseluruhannya 13. Cuba sebutkan isteri Rasulullah. 5 daripada isteri Rasulullah tolak Sayyidatina Khadijah, tolak Sayyidatina Aisyah. Sudah. Biasa kita kenal 2 tu ya. Tolak yang tu sebut 5 lagi. Daripada yang keseluruhan tadi, 6 berketurunan Arab Quraisy. 4 daripada Arab yang bukan Quraisy. Yang baki lagi tu seorang daripada Yahudi dan 2 hamba tadi. Tak kira lah, sebutlah yang mana-mana. 5 selain daripada Sayyidatina Khadijah, selain daripada Sayyidatina Aisyah. Okey, saya bagi cluenya. Anak kepada Sayyidina Umar.
Siapakah dia? Cluenya lagi. Dia inilah yang menyimpan Quran yang dikumpul pada zaman pemerintah Sayyidina Abu Bakar. Dia yang simpan Quran, naskah Quran ini. Kita dapat juga. Okey, jawapannya ialah Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar ini salah seorang daripada isteri Rasulullah, anak kepada Sayyidina Umar. Jadi Rasulullah ini dengan Sayyidina Abu Bakar besan baginda. Dengan Sayyidina Umar pun merupakan besan, kerana bukan besan, maknanya anak kepada Abu Bakar ini merupakan isteri Rasulullah. Jadi Rasulullah dengan Abu Bakar mertua, bapa mertua. Sayyidina Umar pun sama, bapa mertua. Okey. Itu yang pertama. Siapa lagi isteri Rasulullah? Saya bagi clue lagi. Satu-satunya isteri Rasulullah daripada yang merdekanya daripada berketurunan Yahudi. Anak kepada pemimpin Yahudi Bani Nadir, bernama Safiyah bin Huyai bin Akhtab. 2. Yang ketiga, bagi cluenya, isteri Rasulullah ini merupakan bekas isteri kepada anak angkat Rasulullah sendiri. Rasulullah ada anak angkat bernama Zaid bin Harisah. Sayangnya Rasulullah kepada Zaid bin Harisah ini, sampai Rasulullah satu ketika menukarkan namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Kemudian turun arahan Allah, tidak boleh menasabkan anak angkat kepada bapa angkat. Jadi Rasulullah kembalikan semula Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini kahwin dengan seorang perempuan. Kemudian ada masalah dalam rumah tangga, bercerai, dan Allah perintahkan kepada Rasulullah kahwin dengan bekas isteri Zaid ini. Siapakah nama isteri Rasulullah itu? Okey, namanya Zainab binti Jahsh. Kenapa Rasulullah kahwin? Nak cerita hukum dalam Islam ini, boleh kahwin dengan anak isteri bekas isteri anak angkat sendiri. Boleh kahwin dengan bekas isteri anak angkat sendiri. Bekas isteri anak tak boleh. Okey, menantu sampai bila-bila itu. Ini bekas isteri anak angkat boleh kahwin. Sebab itulah Allah perintahkan supaya menjadi hukum di dalam Islam. Okey, siapa lagi? 3 dah. Cari 2 lagi. 2 ni, satu lagi ni dah sebutkan tadi. Dialah satu-satunya isteri Rasulullah yang ada zuriat dengan Rasulullah selain daripada Sayyidatina Khadijah. Daripada Khadijah keluar 6 orang anak. Dan seorang lagi anak Rasulullah ialah lahir daripada rahim Maryah binti Syam'un, atau lebih dikenali sebagai Maryah Al-Qibtiyah. Lahir anak Rasulullah yang bernama Ibrahim. Jadi isteri-isteri yang lain selain pada Khadijah tak ada anak. Tetapi dia ni hebat. Dia ini dihadiahkan oleh pemerintah Mesir, dibagi hadiah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah kahwin bersama dengan dia, kemudian lahir anak dan Rasulullah memerdekakan dia, dan dia ini Maryah Al-Qibtiyah. Okey, kita cari seorang lagi. Siapa seorang lagi isteri Rasulullah ini? Isteri Rasulullah yang seorang ini pernah kita ceritakan di dalam peristiwa hijrah dahulu. Ada 3 beranak, suami, isteri dan anak dia. Nak berhijrah, tiba-tiba ditahan. Keluarga isteri tahan isteri dia, keluarga suami tahan suami dengan anak. Akhir sekali tidak dibenarkan hijrah, kecuali suami je seorang-seorang yang pergi hijrah. Dia dengan isteri ni, dia dengan anak dia ni menangis siang malam, setahun menangis. Siapakah orang itu yang kemudiannya menjadi isteri Rasulullah? Inilah Ummu Salamah. Yang pergi tadi Abu Salamah, dia ni Ummu Salamah. Dan kemudiannya dalam satu peperangan, Abu Salamah ini gugur syahid, dan tidak ada orang nak jaga Ummu Salamah ini, dan demi menjaga kebajikan dia seorang yang taat kepada Allah, dan Rasulullah kahwin dengan dia. Dan cerita Ummu Salamah ini kalau kita baca, dia ini sebelum meninggal, biasalah suami isteri bermanja, suami isteri ni, suami dia tanya, kalau abang meninggal nanti macam mana, nak kahwin baru ke tak kahwin? Jadi Ummu Salamah kata dia tak nak kahwin lagi sampai ke mati, sebab tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Jadi Abu Salamah suami dia kata, ya Allah, aku doakan kamu mendapat isteri suami yang lebih baik daripada aku. Kemudiannya dia meninggal. Sayyidina Umar pergi pinang dia tolak. Sayyidina Abu Bakar pergi pinang dia tolak. Akhir kali Rasulullah pergi pinang dia. Dia kata, macam mana lagi aku nak tolak? Mana ada yang lebih baik daripada Muhammad?
Mungkin inilah doa berkat doa suami ke dahulu supaya dapat suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dan mana ada manusia yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ini salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu. Jadi berapa dah tu? Okey, kemudian anak. Anak Rasulullah ini rasa-rasanya majoriti kebanyakan kita ni dah kenal. Sebab selalu dengar anak yang tadika tu balik menyanyi kat rumah. Anak Nabi kita ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Kasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kulsum, Siti Raqiah. Jadi kita pun yang nenek-nenek, bapak-bapak ni pun ingat juga sebab dengar anak menyanyi. Jadi anak Rasulullah ini 3 laki-laki, 4 perempuan. Kesemuanya dengan Khadijah kecuali Ibrahim yang lahir daripada rahim Maryah Al-Qibtiyah. Kita pun dapat anak, dapat cucu perempuan. Sempena Maulidur Rasul ni ustaz duk sebut Maryah Qibtiyah, Maryah Qibtiyah. Kita pun letak nama anak kita Maryah Qibtiyah. Maryah jelah, Qibtiyah tu tak payah ambil. Qibtiyah itu maksudnya orang Qibti, seorang perempuan Qibti. Apa Qibti? Qibti ini bangsa Arab Mesir, bangsa Mesir. Orang Mesir bukan orang Arab. Okey, Mesir ini bangsa dia bangsa Qibti. Kulit dia lebih kurang gelap macam kita lah, sawo matang macam kita ni. Cuma rambut dia rambut kerinting sikit. Dia di antara Asia dengan Afrika. Okey, itulah bangsa Qibti. Jadi Maryah Al-Qibtiyah itu Maryah bangsa Qibti. Jadi nak letak nama anak kita letak Maryah lah, tak payahlah ambil Qibtinya. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Bila kita nak pergi azan dah. Jadi soalan yang perlu difikir-fikirkan sementara azan ini, Rasulullah SAW mempunyai 12 orang bapa saudara di sebelah bapa, di sebelah Abdullah. 12. Cuba sebutkan 5 daripada 12 itu. Bapa saudara Rasulullah ini ada yang beriman kepada Allah dan ada yang kufur kepada Allah. Okey, kita sambung dalam 10 minit lagi. Okey, 12 bapa saudara di sebelah bapaknya. Jadi yang pertama sekali yang menjaga Rasulullah selepas kematian Abdul Muttalib, iaitu Abu Talib. Abu Talib merupakan salah seorang daripada bapa saudara Rasulullah yang Rasulullah sangat-sangat sedih kerana Abu Talib ini meninggal di dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Hamzah, salah seorang pahlawan dalam Islam selain daripada Sayyidina Umar yang dikenali sebagai seorang yang agak keras. Sayyidina Hamzah juga tak kurang hebatnya. Dan masuknya Hamzah dan Sayyidina Umar ke dalam Islam, inilah merupakan orang-orang kuat yang menyebabkan musuh-musuh pun agak takut lagi nak kacau Rasulullah SAW. Dan dia dinamakan Asadullah, singa Allah, yang setiap kali bila kita melawat ke Uhud, yang dalam pagar itu, itulah antara tempat dikebumikan jasad Sayyidina Hamzah. Dia gugur syahid di dalam peperangan Uhud di dalam keadaan yang sangat mengerikan. Dibedah dadanya, dibelah perutnya, diambil hati dan dikunyah-kunyah oleh Hindun, isteri kepada Abu Sufyan. Okey, itu bapa saudara Rasulullah, Hamzah. Yang ketiga, Sayyidina Al-Abbas, yang wajahnya dikatakan mirip-mirip kepada Rasulullah. Dialah yang menemani Rasulullah dalam perjanjian Aqabah sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Ini bapa saudara Rasulullah. Dan apabila orang lain semua berhijrah, Abbas ini tetap tinggal di Mekah. Ini kerana ada strategi-strategi tertentu daripada Rasulullah SAW. Ini Sayyidina Abbas, bapa saudara Rasulullah. Yang keempat, yang kalau kita tak perkenalkan dia ini tak sempurna. Dialah bapa saudara Rasulullah. Dia juga merupakan besan kepada Rasulullah, dan dia juga musuh nombor 1 Rasulullah. Tidak lain dan tidak bukan Abu Lahab. Abu Lahab. Dia Abu Lahab ni. 2 daripada anak dia kahwin dengan anak Rasulullah. Utbah dan Utaibah kahwin dengan 2 anak Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dia merupakan bapa saudara Rasulullah SAW. Dan seorang lagi Az-Zubair. Okey, ini 5 daripada 12. Seterusnya, Rasulullah ini ada 45 sepupu. Sepupu ada 45. Tak payah sebut 45-nya, sebut
limanya saja, sebut 5. Okey, anak daripada Abu Talib. Yang paling terkenalnya, dialah anak sepupu Rasulullah, dialah anak angkat Rasulullah, dia jugalah yang kemudiannya menjadi menantu Rasulullah SAW. Dan daripada keturunan dia inilah terusnya keturunan Rasulullah sampai kepada kita hari ini. Tidak lain dan tidak bukan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Itu sepupu Rasulullah dan juga kemudiannya menjadi menantu Rasulullah. Dan perkahwinan di antara Sayyidina Ali dan dengan Sayyidatina Fatimah, itulah yang melahirkan keturunan-keturunan Rasulullah yang kemudian hari ini. Yang satu ketika dahulu dinamakan Said Syarifah, yang sekarang ini lebih dikenali sebagai golongan Habib-Habib. Itu yang ada susur galurnya daripada keturunan Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah. Orang musyrikin Mekah, dia kata Rasulullah ini abtar. Abtar maknanya terputus keturunan, tak ada keturunan. Tapi Allah SWT nak menafikan dakwaan itu, maknanya yang terputus sebenarnya keturunan Abu Lahab, Abu Jahal. Keturunan Rasulullah sampai ke hari ini, mana keturunan Abu Lahab? Siapa ya, kalau ada pun siapa mengaku saya keturunan Abu Lahab, saya keturunan Abu Jahal? Tak ada siapa pun berani mengaku. Jadi mereka lah sebenarnya yang abtar, yang terputus hubungan zuriatnya Rasulullah ini sampai ke hari ini. Dan insya-Allah sampai ke hari kiamat nanti pun keturunan Rasulullah ini masih ada di mana-mana di seluruh dunia ini. Di tempat kita ada di negara Arab lagilah ramai, di India, di Pakistan semua ada. Ini keturunan Rasulullah. Okey, Sayyidina Ali. Siapa lagi anak daripada Abu Talib? Seorang lagi sahabat Rasulullah yang sangat disayangi oleh Rasulullah bernama Ja'far. Ja'far ini, dia ini bila Rasulullah benarkan hijrah kali pertama ke bumi Habasyah, ke bumi Ethiopia, dia inilah antara yang mengepalainya. Dia yang pergi ke Habasyah, dialah yang jadi juru cakap untuk bercakap dengan Raja Habasyah ketika itu An-Najashi. Dan dia ini lama berada di Habasyah. Dia balik semula ke Madinah pada tahun 7 Hijrah dalam peperangan yang kita kongsi dulu, peperangan Khaybar. Sampaikan Rasulullah bergembira sangat dengan kepulangan Ja'far ini. Rasulullah kata, aku tak tahulah hari ini kenapa aku gembira. Gembira sebab menang Khaybar ke gembira sebab Ja'far balik daripada bumi Habasyah. Dan Ja'far ini, dia ni kemudiannya terlibat dalam satu peperangan. Peperangannya di Mu'tah. Dan dia ini ditugaskan oleh Rasulullah untuk memegang panji bendera tentera Islam. Dia pegang dengan tangan kanan, akhirnya putus. Kena potong tangan. Pegang dengan tangan kiri, putus juga tangan kiri. Akhir sekali dia peluk dengan kedua bahu yang kudung itu, dan akhir sekali gugur syahid. Dan berita ini disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah sangat-sangat sedih, tetapi kemudiannya Rasulullah tersenyum. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah gantikan kedua-dua tangan Ja'far ini dengan sayap. Dia boleh terbang dengan bebasnya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan dinamakan Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang bersayap. Okey, makamnya masih ada di bumi Mu'tah sekarang ini. Depan rumah sewa saya masa belajar dulu. Okey, Ja'far bin Abi Talib merupakan sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lagi anak Abu Talib, Ummu Hani. Ummu Hani ini kita dengar cerita dia dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila Rasulullah balik daripada Mi'raj, selepas waktu subuh, Rasulullah berada di sebuah rumah. Kemudian Rasulullah nak keluar daripada rumah itu, tiba-tiba ada seorang perempuan tanya, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau nak ke mana?" Aku nak ceritalah cerita semalam, cerita Mi'raj semalam. Dia kata, "Ya Muhammad, jangan keluar. Kalau kamu keluar, orang akan ketawa, gelakkan kamu." Dialah Ummu Hani, sepupu Rasulullah. Okey, Ummu Hani anak kepada Abu Talib. Okey, anak kepada Al-Abbas pula. Al-Abbas bapa saudara Rasulullah. Anak dia yang paling terkenal Abdullah bin Abbas, dikenali sebagai Ibnu Abbas, yang Rasulullah doa khas untuk dia. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia kefahaman yang mendalam dalam urusan agama. Ajarkanlah dia ilmu ta'wil. Jadi Abdullah bin Abbas ini antara pakar rujuk di kalangan sahabat, berkaitan khas dengan ilmu tafsir berkat doa daripada Rasulullah. Dan dia ini merupakan sepupu Rasulullah, anak kepada Sayyidina Abbas.
Seorang lagi anak kepada Sayyidina Abbas ini ialah Al-Fadl. Tidak berapa terkenal sangat, tetapi dia ini terlibat di hari-hari terakhir Rasulullah. Bila Rasulullah dah gering, dah sakit, kemudian Rasulullah minta dipapah untuk ke masjid, Sayyidina Ali dan Al-Fadl inilah yang biasanya memapah Rasulullah. Dan dia ini salah seorang yang terlibat dalam urusan pemandian Rasulullah. Bila Rasulullah wafat, mandi dan sebagainya tu, dia ini salah seorang yang terlibat di kalangan ahli bait, yang terlibat dalam mandi dan kafankan Rasulullah. Okey. Dan anak kepada Abu Lahabnya Utbah dan Utaibah. Okey, yang salah seorangnya kena makan dengan serigala kerana doa Rasulullah SAW. Utbah dan Utaibah ini kahwin dengan anak Rasulullah, dua orang puteri Rasulullah. Kemudiannya apabila Rasulullah mengisytiharkan menjadi Rasul, Abu Lahab arahkan supaya ceraikan kedua-dua anak Rasulullah. Dan dia ini pergi meludah depan Rasulullah, dan kemudian Rasulullah doakan dia semoga dia ini dibaham serigala. Allahumma ja'al fi nuhurin, Allahumma ja'al, okay, ya Allah, biarlah dia ini dimakan serigala. Jadi akhir sekali memang terbukti dalam perjalanan ke Syam, dalam perjalanan urusan niaga dia, dia betul-betul mati kena baham dengan serigala. Jadi itulah beberapa yang sempat kita berkongsi pada malam ini. Nak ceritanya, yang pertama sekali kalau kita kata kita ini cinta, kasih, rindu, sayang kepada Rasulullah, yang pertama sekali kena kenal dulu siapa Rasulullah SAW itu. Kita kalau kita minat dengan seorang artis, minat dengan seorang atlet, pemain bola dan sebagainya, sanggup kita Google nama dia, tinggal di mana, kampung dia apa, semua sekali kita Google. Jadi kalau kita kata kita ini sayang kepada Nabi kita, Rasul kita, kita kena kenal baginda. Dan itulah yang sempat kita kongsi pada malam ini, nama baginda, nama gelaran baginda, nama anak-anak, nama isteri, dan nama bapa saudara dan nama sepupu sepapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak lebih lagi, kena buka buku sirah, kena buka buku Syama'il Muhammadiyah, kena tengok lagi benda-benda ini. Tidak cukup dengan 1 jam perkongsian kita. Jadi insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita nak berkongsi pula yang kedua, S yang kedua. Tak cukup kenal, boleh hafal nama 21 keturunan, boleh ingat. Semua nama-nama gelaran, ingat semua 805 nama tadi. Tapi tak sebut, tak terbayang di minda, tak terlintah di hati. Jadi buktikan yang kedua, kata cinta kasih kepada Rasulullah ni sampai termimpi-mimpi Rasulullah. Sampai bila tersasul pun sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Mana mengigau pun sebut lagi nama Rasulullah. Barulah benar kata cinta kasih kepada Rasulullah. Seumpama waktu kita bercinta dahulu. Kadang-kadang mengigau tu sebut nama tunang. Sebut nama orang yang kita minat. Okey. Terkejut, tersebut nama dia. Nak ceritanya benda tu sentiasa ada dalam fikiran, sampai terkejut pun keluar. Biarlah kita ini bila terkejut tu sebut sallallahu alaihi wasallam. Mimpi malam pun orang rumah kejut, bang. Sebut nama Rasulullah dalam tidurnya. Sampai ke tahap itu. Tapi bila kita ingat Rasulullah ini, jangan pula sebut Muhammad. Okey, Rasulullah tak arahkan kita begitu. Bila kita ingatkan Rasulullah, sebutlah selawat kepada baginda. Selawat yang paling ringkas, Allahumma salli ala Muhammad, dan selawat yang paling sempurna ialah selawat yang kita baca setiap kali di tahiyat akhir itu, dinamakan selawat Ibrahimi. Jadi insya-Allah berkaitan dengan selawat ini kita akan sambung pada minggu depan. Selawat dan saya gabungkan sekali lah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk kami mengingatimu, bantulah kami untuk kami mensyukuri nikmatmu, bantulah kami untuk kami memperbaiki amal ibadah kepadamu. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratban bi zikrik, wa qalban maf'uman bi syukrik, wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar dikurniakan lidah yang sentiasa basah mengingatimu, agar dikurniakan hati yang sentiasa hidup mensyukuri nikmatmu, agar dikurniakan tubuh badan yang ringan dan senang untuk melakukan ketaatan kepadamu.
Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang memberi manfaat kepada kami, dan berilah manfaat kepada kami hasil daripada ilmu-ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, dan tambahkanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr